ataupun dah boleh expand keluar. Step number 2, if the decision is go, sekiranya kita nak pergi go global, which global market are most attractive? Ini soalan yang paling penting. Right? Sebab macam saya cakap tadi tau, kita kena pasti dekat kawasan ataupun dekat wilayah, dekat negara mana yang produk kita tu akan jadi produk yang atraktif. Maksudnya orang terima. Dia negara luar ni of course lah dia pelbagai bangsa, maksudnya berbezaan bangsa, agama dan sebagainya. Dan kita kena tengoklah, is it sesuai tak dengan apa yang kita nak market kan? Right? Kalau produk makanan, boleh tak kalau saya nak jual sambal segera tu dekat Scotland contohnya? Can we do that? Contoh je lah. Mungkin boleh cubalah, but the market not gonna be attractive. Sebab orang Scotland ni kita dah tahu dah memang takkan makan pedas. Right? Memang dia orang memang jenis tak makan pedas. Normally. Itu contoh lah, maksudnya is it attractive market yang kita nak masuk tu. Right? Company like McDonald, hampir setiap negara dalam dunia ni ada McDonald, tapi banyak juga tahu yang tak ada langsung. Kenapa McDonald tak masuk negara dia orang tu? Why? Right? Contohnya. Kalau kilang tuan-tuan, kalau kilang nak masuk perniagaan, bawa kilang, bawa pelaburan dan sebagainya, kenapa negara-negara macam Vietnam, Indonesia yang akan jadi sasaran manufacturer ni? Why? Malaysia dulu yes, but now dah makin kurang. Okay. Antara faktor lain macam labor cost yang murah, tenaga kerja apa semua tu kat sana murah. China, Vietnam tadi kan, right? Indonesia, even Thailand apa semua tu cost lebih murah. Sebab tu orang company di Malaysia ni yang negara luar punya kan, dulu kita tengok ada kilang dia, ada perniagaan dia, but nowadays dia orang dah makin angkat kaki. Sebab apa? Sebab inilah di Malaysia ni cost dia sebenarnya agak tinggi kalau nak compare dengan Indon dan sebagainya. Step number 3, what market entry strategy? Apakah strategi nak masuk ataupun nak tembusi tu bagaimana? Or rather what level commitment is best, dia kata. Kan, right? So untuk market entry ni kita kena tengok in terms of risiko, dia kata. Right? Facility, kemudahan yang ditawarkan oleh negara-negara luar tersebut, right? Dan whether it works or not lah dengan risiko yang kita laburkan. Right? And then how do we develop successful marketing mix strategy in this foreign market? Macam mana kita nak selaraskan marketing mix kita, 4Ps kita tu kan, 4P kita tu dengan market luar nanti. Right? Baik. So guys, kalau kita tengok Malaysia ni of course lah, perdagangan kita ni memang banyak negara lah yang kita terlibat dalam hubungan perdagangan, right? Kecuali negara-negara tertentu lah macam Korea Utara semua tu memang tak lah kan, Israel tak dan sebagainya, right? Tapi kalau awak tengok kan, yang paling tinggi tu come from which market? Kalau kita tengok kan, nombor 1 of course China, right? China sebenarnya. Kenapa sebenarnya, right? Sebab China yang pertama, of course lah, China ni luas, memang negara dia besar. Saya tak sure sama ada terbesar di dunia ke tak. Kalau tak salah India kot yang paling besar, right? Tapi China ni besar jugalah, right? Jadi maksudnya market dia sangat-sangat dan lebih atraktif daripada market lain. In term of economic growth, dia yang bagus, right? In fact, kalau saya tak salah lah, right? China ni dia dah mula nak potong negara-negara Europe dah pun. Even Amerika ke apa semua ni, yes, in term of economic punya ni kan, side. Okay, lebih kurang macam tu. So, should we go global? This 4 step untuk kita determine whether kita should go global ataupun tidak. Okay, jadi yang ni saya tak nak spend masa lama tau, sebab dia ni tak berapa penting sangat pun sebenarnya. Okay, lihat pada market condition dan opportunity, kan kita tengoklah. Kalau awak perasan kan, nowadays produk-produk Malaysia ni
antara produk-produk yang kita kategorikan sebagai produk memang apa, orang kata macam pioneer lah Malaysia punya, right? Macam durian contoh kan, right? Tu yang dekat Kelantan tu apa nama, budu apa semua tu, benda-benda yang memang orang Malaysia je, but nowadays benda tu dah mula ni tau, dah mula pergi ke negara lain, right? Sebab apa? Sebab dia seller ni dia tengok market condition dan opportunities, right? Orang Malaysia ni dia tak ada dah lari jauh sangat kalau kita nak compare dengan Brunei, Singapura, Indonesia, maksudnya yang apa kita panggil Asia Tenggara ni kan, right? So that kita boleh assume bahawa need, wants dan juga apa yang kita guna ni dia orang pun mungkin boleh terima juga tau, right? Itu maksud yang kita look for opportunities. Okay, baik. And then of course kena consider lah tentang competitive advantage. Apa maksud competitive advantage? Competitive advantage ni bermaksud kelebihan ataupun produk kita tu berbeza daripada orang lain. Maksudnya ada something yang new lah, ataupun yang lebih eksklusif yang kita tawarkan dekat negara foreign country tadi. Okay, so tu sikit sebanyak lah. Saya tak go very detail tentang pasal global ni lah, right? Okay, I think you can tengoklah sikit kalau ada masa buat pembacaan for your own general knowledge. Baik, tajuk 2.2 ni sepangkah terus. Okay. Right, sebab saya tak rasa yang benda ni sesuai lah dengan level kita, right? Dan dia memang tak masuk pun dalam test langsung. Sebab kalau kita go through pun, I think it is very, macam agak ni lah, agak susah untuk kita faham. Okay, baik. Now, okay, kita nak tengok tentang 2.3 ni. Yang ni yang penting. Analyze the external environment. Menganalisa faktor luaran dalam pemasaran. Okay, baik. Apa yang dikatakan marketing environment? Kita kena faham dulu apa maksud environment ni. Persekitaran. Dalam perniagaan ni, guys, dalam perniagaan ataupun bisnes dan sebagainya, kita tak boleh lari daripada dipengaruhi oleh faktor-faktor persekitaran kita yang akan mempengaruhi segala aktiviti kan, operasi, okay, strategi dan sebagainya dalam perniagaan kita. Whether kita suka atau tak. Sebagai contoh mudah untuk kita faham, okay, katakanlah ini adalah sebatang jalan yang kosong, right? Dan awak tengok benda ni sebagai satu peluang untuk awak buka satu perniagaan dekat tepi jalan ni. Sebab tak ada orang jual apa-apa kan, so awak pun buka lah satu stall untuk jual apa-apalah. Jual nasi lemak lah, okay, tak apalah, contoh je. Okay, so you pun jual something, right? So hari pertama okay, right? Dalam seminggu macam tu, tiba-tiba ada pula lah orang buka stall kedua dekat sini yang jual juga produk yang sama, right? So persoalan dia, adakah bila bukanya kedai baru depan kedai awak ni, ada tak impact kepada perniagaan awak? Ada kan? Adalah, of course lah. Selama ni customer mai kat kedai awak, tapi sekarang ni customer dah ada dua choice. Mungkin dia pergi kat orang lain pula. So nampak tak? Itu environment yang memberi impact pada awak. Dalam kes ni, saya bagi contoh. Yang pertama, competitors, persaingan. Okay, baik. So inilah katalah awak jual produk awak tu sebungkus RM2, tapi persaingan ni dia jual RM1.50. Nak tak nak, suka tak suka, awak kenalah buat something. Takkan awak nak jual RM2 juga. Orang tak main lah kedai awak. Right? Itu contoh dia. Okay, hari ke seterusnya pula, tiba-tiba datang majlis bandaran. Dia check. Tiba-tiba awak ni permit pun tak apply. Kan? Lesen pun tak ada nak berniaga tu apa semua. Kena saman. Sebab apa? Sebab ada undang-undang yang menyatakan bahawa kalau nak buka gerai, nak jadi penjaja apa semua ni, kena ambil lesen contoh. Okay. So ini faktor kedua. Ini environment
environment kedua yang kita panggil, yang kalau macam ni kita panggil legal. Right? Nampak tak? Efek tak perniagaan? Efek lah, sebab awak kena buat something untuk teruskan berniaga. Okey, tak apalah, berniaga lah dalam setahun apa semua ni, tiba-tiba ekonomi merosot. Daripada orang mai beli hari-hari tu, awak asyik tak ada orang je. Dia ni pun sama. Right? Maksudnya kuasa membeli pelanggan tu dah jatuh. Okey, daripada faktor ekonomi. Kuasa membeli orang dah mula jatuh. Impact tak perniagaan? Impact. So, kesimpulan faktor customer, faktor legal, ekonomi, ini yang kita panggil marketing environment. Benda yang mempengaruhi perniagaan kita. Okey Baik. Now dia kata analyze the external marketing environment. Kita faham dulu maksud external tu apa. Okay. So external environment dia kata the uncontrollable element, faktor-faktor yang tidak boleh dikawal di luar perniagaan yang memberi kesan terhadap prestasi ataupun performance. Okey, sama ada impact tu bersifat positif atau negatif. Okey, saya ulang External environment yang bermaksud the uncontrollable element outside an organisation that may affect its performance either positive or negative. Okey, baik. Saya nak awak buat nota sikit. Bukan nota lah, buat take note sikit kan Right. External environment ni kenapa lain? Okey. Saya lupa. Saya buka ni PDF tau, bukannya website, silap. Tak apalah Okey, external environment ni awak tiru sambil. Juga dikenali sebagai macro environment. Right? Macro environment. Kita panggil lah nama lain bagi external environment ni. Right? So jangan nanti apa nama alamak. Bila keluar soalan ke apa ke, tanya pasal makro, awak tak tahu pula sedangkan micro dan external ni benda sama Okey. So the external environment dia kata consists of element outside the firm that may affect sama ada positif atau negatif. So the key element of external environment ni dia ada 6 kesemuanya. Right? Okay, yang pertama ekonomi. Okay, macam dalam contoh tadi kan saya sebut antaranya economic. Yang kedua competitive. Right? Yang ketiga technological, political, legal dan sociological environment punya faktor. Jadi ada 6 Betul tak? Yang pertama economic, competitive, technological, political, legal, sociological. Okey, ada 6. Betul. Okey, so hari ini kita nak tengok ke-6 ni lah apa yang dikatakan economic environment dan macam mana dia memberi impact kepada perniagaan. Okey. Baik, yang pertama economic. Faktor ekonomi. Right? So after several rocky years of economic stumbling, dia kata caused by Great Recession 2008-2009 macam tu, dia kata dalam keadaan ekonomi yang agak merudum sekitar 2008-2009 macam tu, dia kata, right? Global economy made giant stride toward full comeback. Kita dah mula recover balik lah. Kan Di Malaysia ni kan guys, kalau seingat saya lah, ekonomi kita pernah merudum tahap yang agak teruk lah pada yang pertama tahun 1998 macam tu. Masa tu awak pun tak wujud lagi. Okay, saya pun masih budak lagi. And then yes, sekitar 2008-2009 pun adalah jatuh sedikit lah. Right? And then paling latest ni, bila mana economic kita ni impact daripada pandemik lah, COVID
19 tu kan, right? And then kita tahulah apa yang jadi pada ketika itu, awak pun dah besar masa tu, right? And then now we are slowly recover. So persoalan dia, masa ekonomi tengah jatuh tu, apa impact terhadap perniagaan-perniagaan yang awak boleh nampak di mata dengan mata awak tu. That's what we're going to discuss. Okay. Baik. So marketers need to understand the state of economy from two different perspective. Yang pertama dia kata the overall economic health and level of development of a country, dan yang kedua the current stage of its business cycle. Apa penanda aras ekonomi tu baik ke tak baik? Apa kayu ukur dia? Macam sekarang ni kan kita tengoklah dekat social media apa semua tu. Ada orang yang kata ekonomi sekarang tengah teruk lah apa kan, right? Ada pula orang kata ekonomi kita ni memang teruk tapi dia slowly recover dan sebagainya. So persoalan dia, apa indikator, apa penanda aras ekonomi kita baik ke tak baik? Alright. Yang pertama, kita tengoklah gross domestic product, keluaran dalam negara kasar. Okay, the most commonly used measure of economic health is a country's gross domestic product, which is GDP total dolar ataupun di Malaysia ringgit lah, right? Value of goods and services it produce within its border in a year, right? Maksudnya kilang-kilang di Malaysia, pengeluar, seller dan sebagainya ni, macam mana pengeluaran produk yang dia buat tu, dan juga macam mana revenue yang dia orang dapat lah from that pengeluaran. Of course, bila ekonomi ni jatuh, kuasa membeli pelanggan jatuh juga. Right? Orang bukan tak ada duit tau, maksudnya orang ada duit tapi orang macam tak nak sangat berbelanja. Duit tu dia nak simpan. Dia macam tu. Bagus untuk awak yang menyimpan duit lah, tapi untuk negara sebenarnya tak bagus tau. Right? Negara ni dia kena bagus, dia jadi bagus bila mana duit tu dia circle. Dia bergerak lah senang cerita. Saya dapat gaji contoh. Dapat gaji and then saya ada duit banyak, saya pergi melancong. Masa melancong tu saya beli makanan, beli pakaian apa semua, right? Jadi tuan kedai yang dapat duit tu dia pun boleh berbelanja untuk, so that's how duit circle tau. That's good things. Baru bagus. Tapi kalau kita dah mula macam alamak tak naklah belanja kan, simpan dalam poket lah senyap-senyap, bubuh dalam peti kan, kunci rapat tu, it's not good for our country dan dia kurang ataupun dia tak mengembangkan GDP sebuah negara sangat. Right? Pendapatan per kapita kita panggil. Right? Baik. Saya tak nak go very deep lah, kalau tak nanti dah jadi belajar ekonomi, nanya bosku. Yang pertama, indikator dia tengok GDP. Ada tak indikator lain? Yang kedua dia kata economic infrastructure. Right? Infrastruktur dalam negara kita ni macam mana? Nampak berkembang tak? Ada tak pembangunan in terms of ada jalan raya yang lebih bagus kan, ada prasarana yang lebih lengkap apa semua. So makin banyak benda tu, maksudnya itulah indikator economic growth yang baik. Ni yang nak buat jalan, nak buat hospital baru, nak buat sekolah apa semua ni, siapa yang buat? Government, betul tak? Government ni duit dia ambil mana? Siapa tahu? Apa sumber utama kerajaan Malaysia? Duit dia main ikut mana? Anyone? Hari ni kita belajar macam general knowledge sikit. Kita buka minda sikit. Apa sumber kerajaan? Taxes. Very good. Cukai sebenarnya. Dia bukan berniaga nasi lemak apa semua pun government kita ni. Right? Income dia bukanlah satu-satunya, but yang paling besar contribution dia adalah cukai sebenarnya. Awak bayar cukai tak? Awak tak bayar lagi tau. Tapi awak kena cukai tak langsung lah. Contohnya cukai PKFC kan, kenalah cukai sales apa tu sikit-sikit. Yang tu kita panggil yes, SST tu kan. Yang tu kita panggil cukai tak langsung. Macam yang dah bekerja apa semua ni, kita orang ni banyak cukai langsung yang kena bayar tiap-tiap tahun bosku.
cukai rumah, cukai tanah, cukai pintu, cukai pendapatan, you name it, memang banyak Jadi nak buat macam mana kan? Memang macam tu lah. Okey. Awak semua tak payah lari. Esok awak kerja, memang awak kena bayar cukai. Boleh tak sir kalau saya tak nak bayar? Kena denda lah. Sampai tahap kena penjara pun ada juga Jadi okey. So kena bayar. Okey, baik. Point dia adalah daripada duit cukai tu, government buat inilah yang kita panggil economic infrastructure. Right? Tu yang kadang-kadang mak ayah kita kan dapat bantuan macam zaman sekarang ni dia panggil STR, kan, sumbangan tunai rahmah. Dulu zaman Perdana Menteri dulu ni dia panggil BRIM. Macam-macam lah keluarga Malaysia dia ikut Perdana Menteri kan, right? Tapi dia ambil mana tu? Based on ni, the quality of country's distribution. Dia distribute balik tu macam mana? Right? Right? Sebab tu kalau ekonomi jatuh, bila government tak mampu untuk kutip cukai yang sepatutnya, then itu penanda aras ekonomi tengah lemah. Right? Baik. Okey, dalam buku ni dia bagi apa lagi? Dia bagi dalam buku ni dia bagi 2 je tapi setambah sikit. Ni berdasarkan punya knowledge lah. Okey, yang ketiga, yang pertama ni GDP, yang kedua economic infrastructure, yang ketiga kita juga boleh tengok pertumbuhan inflasi tu. Right? Ataupun kadar inflation. Okey. Sekarang ni guys, tahun 2024 inflation kita berada dalam keadaan yang sangat rendah, which is if I'm not mistaken lah dalam 1% lebih macam tu lah, which is very low. Bagus tak untuk negara? Very good lah, bagus lah. Tapi inflasi kalau dia tak boleh zero tau. Kalau zero tu kita anggap sebagai ekonomi yang teruk lah sebenarnya, right? So di Malaysia sekarang ni 1.3 macam tu, which is very good. Very good sebenarnya. Sebab tu kalau awak perasan kan OPR pun dah tak naik dah 2 tahun dah. OPR ni interest rate from bank lah ataupun bank negara. So alhamdulillah macam tu. Right? Kalau naik siapa-siapa yang ada loan kan ataupun buat pinjaman ke dia kena bayar lebih lah. Right? Itu OPR, right? So itu penanda aras ketiga. Level of inflation. Dan satu lagi, yang ni senang sikit. Level of ataupun rate of unemployment, kadar pengangguran. Right? Kadar pengangguran. Pun sama juga di Malaysia ni tahun 2023 right? Dan suku pertama tahun 2024 ni kadar pengangguran kita drop ataupun menurun dengan kadar yang sangat baik sebenarnya. Right? Kadar yang sangat baik. Of course lah ramai lagi orang yang menganggur tapi peratusan dia tu dah mula menurun dengan drastik, maksudnya dah ramai orang dapat kerja dah alhamdulillah. Right? So Malaysia ni kalau kita tengok kan of course it's not perfect lah, maksudnya harga barang pun masih ada yang mahal kan ada yang naik dan sebagainya, but kalau kita tengok overall dalam economic punya sense sebenarnya we are going to the right direction pun sebenarnya. Right? Kita dah menuju ke direction yang betul lah sebenarnya. Okay, jadi kita harap everything goes well lah, right? Malaysia ni dia masalah dia bukan apa tau. Antara benda yang menjadi macam barriers lah, dia adalah antaranya macam kestabilan politik. Bagi saya macam tu. Di Malaysia memang serabut sikit. Kalau bahagian-bahagian tu dia macam ada kekacauan apa semua tu dia macam tu. So kalau benda tu tak ada, insya-Allah lah dia macam lebih baguslah untuk tarik pelabur dan sebagainya. Okay, so that is indications of economic growth. Baik. Okay, and then level of economic development level of economic development ni kejap Okay, level of economic development ni pun saya rasa saya tak masuk kot ni because it is quite macam agak deep kan untuk knowledge you all, so tak nak macam bebankan sangat kepala you tu. It's okay benda ni saya tak masukkan dalam test. But
Please, kalau ada masa baca sikit so that you boleh adalah knowledge sikit tentang ekonomi, pertumbuhan ekonomi tu macam mana, tu maksud dia. Right? Macam di Malaysia ni, dia antara benda yang menghantui negara Malaysia ni adalah kadar upah ataupun kita panggil ni gaji, kadar gaji tu. Right? Dia masih rendah tau kalau nak compare tu, ada agak rendah. Berapa minimum gaji di Malaysia? 1,500 sekarang lah. 1,500 guys. Kan. I don't know lah sebab you tak kerja lagi kan, but maybe some of you lah nampak 1,500 banyak tu sir. No, you kerja nanti you tahulah macam mana kan. 1,500 tu kadang-kadang sehari habis dah. So itu antara isu dia lah. Dia negara luar, kalau kita tengok macam Japan tau, you ambil contoh macam Japan, nampak benda-benda macam ni seronok sembang sebenarnya, tapi harap awak pun faham lah, kalau tak Naya lah bosku semua orang duk nganga depan skrin tu. Awak tengok ambil contoh macam Japan tau. Japan interest rate dia ataupun kadar OPR dia, saya tak ingat exact amount lah, but very high, right? Inflasi dia 4 point something tau, which is very high. Okay. Tapi ada tak rakyat dia marah? Tak. Bukan taklah, ada orang marah kat, tapi dia kontrol. Sebab apa? Sebab kadar upah dia setara dengan apa ni, kadar kenaikan dan sebagainya tu. Maksudnya gaji dia tu setara. Di Malaysia ni masalahnya inflation kita naik sebelum ni lah. Gaji kita tak naik. Itu masalah dia. Sebab tu kalau gula, contoh kan gula ke beras ke apa ke, naiklah sikit. Naik 50 sen pun jadilah. Oh, mengamuk orang Malaysia. Betul. Right? Sebab apa? Sebab apa yang naik tu tak sama ataupun tak setara dengan kadar upah yang dia terima. Right? Itu contoh dia lah. Ini saya cerita pasal level of economic development ni, standard of living contohnya. Okay, lain ni tak payahlah sebab I don't want you to get macam pening pula nanti kan, right? Okay. Okay, yang ni semua ni skip sebab termasuk juga dengan bawah tajuk tadi, business cycle tak payah. Ni apa yang saya sebut tadi juga sebenarnya tau ni, cerita pasal prosperity, recession kan, depression, inflation dan sebagainya, right? Benda yang sama je. So for your general knowledge, ingatlah, right? Baik. By the way kan, sajalah saya nak tanya kan, sebab alang-alang kita dah masuk topik ni, dan awak pun walaupun SEM 2 tapi sebenarnya dah besar ni, mesti dah tahu kan. Siapa tahu apa inflasi? Apa maksud inflasi? Siapa tahu? What is inflation? Anyone? General kenaikan harga barangan. Okay. Secara generalnya kenaikan harga barangan. Okay, dia macam ni tau. Katalah ni duit RM50. Duit kertas, right? Buruk sikit lah saya lukis, tak apa. So, katalah tahun 2010, which is 12 tahun, 13 tahun lepas lah, right? Duit 50 ni, apa value dia untuk consumer punya spending? Mungkin dalam satu bakul ataupun troli tu, mungkin kita boleh dapat hampir penuh ataupun half contohnya. Right? Adalah dalam ni ikan, sayur, ayam dan sebagainya. Right? Compare tu, duit 50 ni 2024. Dalam troli yang sama, mungkin takat ni je. Right? So, kadar ataupun kesenjangan di antara nilai duit yang tu yang kita panggil inflation tu. Right? That's what inflation dalam bahasa mudah lah, saya bagi contoh kan. Itu inflasi. Sebab tu sekarang ni, kalau awak bawa RM20 atau RM10, pergi bazar Ramadan, habis. Cukup tak? Taubat tak cukup. Right? Dapatlah beli roti john satu, lepas tu balik. Itu pun roti john kadang-kadang RM12, tak cukup. Right? Kena bawa berapa sah? Sekarang ni kalau bawa 50, okey lah kalau kita pergi bazar. Nampak tak? Itu yang kita panggil rate of inflation tu. Dan benda ni yang sedang dikawal oleh negara kita sekarang ni. Supaya kita nak, of course inflation ni kok mana pun dia akan ada tau. Dia akan naik juga daripada tahun ke tahun. Right? Kalau tak,
Ingat tak zaman awak kecil-kecil tu, tahun bila tah, right? RM1 tu kadang-kadang boleh beli macam-macam tau. RM1. Tapi sekarang RM1, alah, right? Mungkin tak ada apa sangat lah yang kita boleh beli kan, right? Contoh. Baik, itu maksud Sebab buying inflation. power kan, sir? Apa dia? Sebab buying power kan? So, less buying Ah, power. kejap dia buying power ni, dia related to apa nama? Yes, some sense yes. Apa ni, some sense yes, dia related dengan buying power juga. Right? Cuma buying power yang kita apa nama, kita maksudkan yang apa yang saya sebut tadi, Azrul, dia macam rakyat ni dia makin ataupun pengguna dia makin berkira-kira dalam pembelian dia. Bukan sebab dia tak ada duit sangat tau. Kadang-kadang dia ada duit tapi dia fikir macam, "Oi, sekarang ni tak bolehlah berbelanja kan dia lalu tengok produk tu teringin tau tapi macam tak apalah nantilah, nampak tak? Kalau buying power tinggi, dia lalu tengok produk yang dia suka, aku belilah, nampak tak? Maksudnya kuasa membeli kita tinggi. Right? So, saya faham apa yang Azrul cakap tu betul, right? Bila kita dah mula nampak benda tu sebagai something that tak worth it lah, right? Kalau dulu nak beli barang, mungkin kita ambil brand-brand yang ada jenama dengan harapan bayar mahal, dapatlah kualiti yang lebih cantik. But nowadays, mungkin taklah. Kita beli juga barang tu, tapi kita dah mula cari brand-brand yang tak terkenal sangat kan, ataupun murah sikit ke, janji okey lah kan. Yes, itu maksud dia, betul. Right? Kenapa jadi macam tu? Antaranya, yes, inflation. Okay? Baik, very good. Okay, baik. Very good. Okay, now yang ni penting. Okay. Dalam macro environment ni, makro ni apa tu external tadi yang saya sebutkan, right? Ada beberapa bentuk competition yang kita kena faham dulu, right? Ada beberapa bentuk dan benda ni penting untuk test awak pun, so sila fahamkanlah. Kalau tak faham, tanya. Jangan duk sedih, baik. So, dia kata dalam structure competition ni, right? Ada jenis-jenis dia yang kita kena faham dan kita kena tahu so that kita boleh compete dengan kita boleh bersaing dengan lebih efektif lah, senang cerita. Alright, so tandakan highlight apa yang saya sebutkan ni. Yang pertama, monopoli. Right? Monopoli. Apa maksud monopoli? Ini adalah kita kata competition ataupun market structure yang bersifat monopoli. Dalam bahasa Melayu apa monopoli ni? Monopoli lah juga kan? Right? Maksudnya, dia kata, wujud apabila terdapat hanya satu peniaga yang kontrol industri ataupun market dalam sesebuah marketplace. Right? So, kalau kita nak masuk dalam satu perniagaan dan kita tahu bahawa kita kena lawan dengan monopoli, ni memang problem sikit lah ataupun cabaran dia lebih sikit. Apa contoh monopoli di Malaysia? Antaranya macam TNB. Bagi tahu sir, apa lagi company selain TNB yang tawarkan produk dan juga servis power plant? Tak ada dah. Memang dia je jual. Right? Maksudnya, kalaulah TNB ni dia decide untuk naikkan harga tarif elektrik dengan mahal kan, kita tak boleh buat apa. Memang kita kena beli juga. Kalau tak, jenuh lah. Pakai apa? Pelita minyak tanah. Generator, tak boleh. Itu yang kita panggil monopoli. Maksudnya perniagaan yang dia own ataupun control the market sebab dia satu-satunya yang tawarkan produk atau servis tersebut. Right? Apa contoh lain? Astro? Astro ni dia monopoli tau sebenarnya. Tapi sekarang ni dia ada kita panggil macam substitute lah yang menyebabkan dia hadapi masalah sikit lah. Substitute ni maksudnya produk-produk yang boleh ditukar ganti. Contohnya macam orang dah mula gunakan MyIPTV. Kan? And then tu streaming service kan, yang mana kita pun boleh tengok movie kat situ juga kan. So orang macam tak fikir bahawa kena beli juga Astro ni. No. Nowadays ni dia dah ada substitute. Okay. So tu market competition yang pertama, monopoli. Dia punya keyword dia, one seller control the market. Yang kedua,
oligopoli. Nama dia memang pelik-pelik macam ni guys, dengan pelik. Yang kedua, oligopoli. Oligopoli ni pula dia kata, kan there are relatively small number of seller, right? Each holding substantial market share in a market with many buyer. Yang ni lain sikit. Monopoli ni dia satu seller je. Oligopoli ni dia ada beberapa seller, tapi tak banyaklah, dia beberapa sahaja, tapi pembeli ramai. Apa contoh paling mudah market oligopoli? Kita tengok ni, di Malaysia ni macam telecommunication industry. Ada ramai tak seller? Tak ramai. Maxis, Digi, Celcom, U-Mobile, dia macam tu je. Adalah brand-brand lain yang kecil-kecil ni kan, Yes lah apa benda tu, yang tu saya tak kira sangat lah sebagai apa ni, market sangat. Dia orang ni macam subsidiary macam tu je lah. Tapi yang key player dia, Digi, Maxis, Celcom, U-Mobile. 4 je. Ramai tak pengguna? Ramai. Di market Malaysia ni siapa-siapa je lah yang menggunakan telefon apa semua ni akan beli. Itu kita panggil oligopoli. Right? Apa sebab pula? Apa oligopoli ni dia macam mana ni? Kita baca sikit. Because there are few sellers, each actions of each directly affect the other. Disebabkan ada beberapa seller, tindakan seller-seller ni dia akan mempengaruhi seller-seller yang lain. Apa contoh dia? Okey, katakanlah Digi ni tiba-tiba tak ada angin tak ada ribut, dia buat satu package ke plan kan, right? Sebulan RM10 je, internet unlimited, contohlah kan, which is mustahil lah nak buat gitu kan. Kan? Tapi dia buat macam tu. RM10 sebulan, internet unlimited, gunalah sampai lebam pun. RM10 juga sebulan. Dia buat macam tu. Agak-agak awak lah, Maxis apa semua ni, lepas tu follow tak? Confirm dia orang akan follow. Right? Itu kita katakan oligopoli tau. Apa tindakan A ni dia akan affect B, C dan D ni. Right? Okay, next. Yang ketiga, monopolistic competition. Jangan salah faham monopoli lain, monopolistic lain sikit. Okay, monopolistic pula dia kata many seller, banyak penjual, compete for buyers in the market. Right? Contoh paling mudah ni, Nike, Adidas apa semua tu kan, dia orang ni dalam monopolistic competition. Right? Dia banyak penjual tau, macam Nike kan. Nike ni dia bersaing dengan siapa? Oh, Adidas ada, Puma ada, New Balance, macam-macam lah kalau nak sebut kan, tak habis kot, right? Okay. Tapi adakah benda ni, tindakan ataupun any action from seller dalam monopolistic ni akan impact others? Okay, kita baca sikit. Each firm, however, offer a slightly different product and each has only a small market share of the market. Right? Masing-masing ada peminat pembeli dia sendiri. Okay. Macam peminat Nike, dia akan beli Nike lah. Right? Sebab dia nampak tak banyak beza ataupun dia tak terlalu berbeza daripada brand yang lain. Right? Okay, baik. Yang keempat, perfect competition. Yang terakhir lah. Perfect competition. Perfect competition ni pula dia kata exists when there are many small seller, each offering basically the same goods for or services. Perfect competition ni contoh paling mudah tu dalam Shopee tu. Right? Dekat mall, dekat pasar malam, dekat bazar dan sebagainya. Itu kita panggil perfect competition. Right? Di mana peniaga dia ramai sangat jual benda yang sama. Kan macam di Malaysia ni, apa benda yang orang ramai jual? Baju kan, baju muslimah ke kan, right? Right? Kalau makanan tak cerita lah kan guys, Allah hai. Bersepah-sepah orang jual, right? Hari ni tak ada, besok tiba-tiba ada kedai, ada stall apa semualah, right? Dia orang ni kita panggil perfect competition. Kan contoh macam stall burger tepi jalan tu, itu perfect competition.
right? Small seller, tapi banyaklah small seller ni. Masing-masing offer basically same goods ataupun services. Jadi dia orang ni kena bersaing dengan lebih bijak lah kan, right? Kena tambah servis yang lebih bagus. Kena ada apa nama ni, nilai-nilai tambah tertentu untuk capture pelanggan dia. Right? Perfect competition kita panggil. So, boleh faham competition in the market environment ni dia ada 4. Monopoly, oligopoly, monopolistic dan perfect competition. Okay? Harap-harap boleh lah, right? Okay, so yang tu lah sedikit sebanyak tentang faktor yang pertama iaitu economic. Okay, baik. Next. Yang kedua, technological environment. Ada tak faktor-faktor teknologi ni memberi kesan kepada perniagaan kita? Jawabnya zaman sekarang lah, ya, of course. Awak perasan tak? Even kedai-kedai yang tepi berjalan ni, yang kedai-kedai kecil pun yang jual apa ni, benda-benda yang simple lah, macam jual pisang goreng ke, jual air boba ke, tak kisahlah, right? Semuanya sekarang ni dia orang dah pakai sistem tu kan, sistem pesanan ni lah, ataupun apa ni, order daripada macam mesin tu kan, right? Untuk Grab ke, Foodpanda ke apa ke, right? Sebab dia orang tahu tau, kalau hanya bergantung kepada customer yang walk in, tak boleh survive dah. Right? Kena masuk platform-platform macam Grab ke, Foodpanda ke, Bekal kan, macam-macam lah zaman sekarang ni kan. Right? Kena, maksudnya akan ada impact technological terhadap perniagaan dia orang. Itu saya cerita benda yang perniagaan kecil lah. Tapi kalau perniagaan besar ni, right? Perniagaan besar-besar ni, dia orang nak collect, dia orang nak kira stok contohnya apa semua kan. Kena ada technological punya advancement kan, penggunaan barcode, penggunaan RFID contohnya, right? And then dari segi marketing kan, banyak dah company-company yang menggunakan teknologi macam di dalam market kita sekarang ni yang popular, teknologi AI. Artificial Intelligence. Right? AI. Apa contoh AI? Okay. Automated messages contohnya, right? Dia akan automatic email customer. Kalau customer chat tengah malam apa semua ni, akan ada yang automatic reply. Semua tu AI lah kita panggil, Artificial Intelligence. Apa contoh AI yang awak tengah guna masa awak jadi student? Siapa tahu? GPT. ChatGPT tu. ChatGPT tu AI lah, platform AI lah. Awak tanyalah apa pun dia akan buat. Tapi untuk kelasa ni, siapa yang nak buat assignment guna ChatGPT tu bukan tak boleh langsung, sefaham, right? Tapi janganlah heavily ataupun memang depend on that platform, right? Dapatkan idea daripada ChatGPT. Tengok point apa suggestion yang ChatGPT bagi. Then guna point tu, awak buatlah assignment, kan? Buat penulisan apa semua. Boleh macam tu, tak ada masalah. Tapi kalau memang copy daripada AI tu masuk dalam assignment, lepas tu hantar kat Sir dengan harapan Sir tak tahu ni, tak payahlah. Right? Saya dah lama dah jadi lecturer kan. Awak pakai sehari pun saya kenal. Baik. Okay, so technological environment. Ada tak benda-benda lain selain daripada AI ni? Ada penggunaan macam teknologi tanpa wayar lah, ataupun kita panggil macam IoT, Internet of Things. Kan? Augmented reality, AR, virtual reality, VR, macam-macam teknologi advancement. Okey, penting tak kita nak kena follow technological advancement? Jawabnya, kalau dari segi persaingan, yes, of course. Kalau tak, kita ketinggalan lah. Right? Baik. The technological environment profoundly affect marketing activities. Of course, the internet is the biggest technological change in marketing within recent time. Internet ni dia kata antara benda yang paling besar lah, bawa pembaharuan dalam teknologi lah, dalam pemasaran. Okay.
So, antara lain dia kata the second game changing adalah innovation, contohnya macam self-driving ataupun driverless ataupun autonomous vehicle. So, benda ni dibawa ataupun kita tengoklah game changer yang dibawa oleh Tesla contohnya. Kan right? Yang mana dia mengetengahkan teknologi ataupun dalam automotif lah, right? Kereta ni yang kita panggil smart car lah kita panggil, right? Ataupun electric smart car, kan? Yang boleh drive sendiri. Dalam dia tu kan ada skrin yang besar, lagi besar daripada laptop kita skrin dia tu, kan? Kita boleh buat macam-macam dalam tu, right? Dalam automobile punya industri lah, kan? Kalau dalam dalam bidang-bidang lain kan macam telecommunication contohnya kan, right? Dah mula ada teknologi yang sebelum ni tak ada tau, tapi ada dah lepas sekarang ni lah dalam telefon kita, dalam tablet kan, dalam laptop dan sebagainya pun dah ada, right? Macam phone sekarang ni, ya Allah canggihnya kan, right? Bila mana kita tengok macam Samsung apatah yang baru ni 24 kot kan, dia dah mula masukkan teknologi AI dalam phone dia, which is yes, brand lain ada lagi tak? Apple of course lah ada kan, lain pada tu belum lagi, kan Xiaomi ke Redmi ke benda-benda tu belum lagi, tapi lepas ni mungkin dia orang kan masukkan juga dalam produk dia orang lah, right? Okay. So, sebarang teknologikal baru yang dibawa ni kadang-kadang kita nak protect lah daripada ditiru oleh persaingan. Biasanya kita akan buat pattern lah. Ni pattern. Maksudnya kita patternkan apa yang kita buat tu supaya orang lain tak boleh tiru lah, senang cerita. Dia maksud pattern kat sini ni. Right? So, ada lagi tak faktor-faktor lain ataupun benda-benda lain yang mempengaruhi perniagaan in terms of technological ni? Kan selain daripada penggunaan mesin apa semua yang saya cakap tadi kan, right? Bagi saya lah kan yang paling memberi kesan impact yang besar dan akan mengubah hidup manusia ni AI lah, AI yang saya sebutkan tadi ni, right? Artificial intelligence. Cerita pasal AI ni seronok tau. Bukan seronok lah, I mean, awak pernah tengok tak apa-apa movie yang berkaitan AI yang last kali AI tu dia nak bunuh manusia balik. Maksudnya dia nak ambil alih dunia ni. Kan banyak movie macam tu sebenarnya. Kan tak ingatlah tajuk kan, but pernah lah tengok kot benda-benda gitu kan, right? Maksudnya mesin ni dia dah makin bijak dan dia nak menggantikan manusia. Mustahil lah betul, memanglah mungkinlah mustahil, tapi sekarang ni dah banyaklah AI yang menggantikan pekerjaan manusia. Right? Awak tengoklah dalam bidang-bidang tertentu kan, macam bidang customer service contohnya. Kalau dulu banyak kaunter-kaunter dibuka and then ada pekerja diambil untuk duduk dekat kaunter untuk buat customer service, but nowadays dah makin kurang dah. Maksudnya AI dah ganti dia orang tu. Right? Banking sector, right? Servicing. Harap-harap bidang education ni tak adalah AI ambil alih sangat lah. Kalau tak jenuh lah saya nak kena cari kerja lain kan, ayah saya kan. Okay, AI. Even kalau awak tengok kan apa nama kita panggil Tesla punya owner tu, apa nama dia? Aduh mamak tu. Elon Musk. Elon Musk. Thank you. Elon Musk sendiri dia ada quote dia ada bagi tahu lah, dia kata bukanlah quote tau, dia macam dia pernah cakap sesuatu yang seolah macam memberi amaran tau, bahawa one day dia kata AI inilah yang akan mengancam manusia balik. Dia cakap. So I don't know lah ancaman tu dari sudut macam mana kan. Harap-harap tak ada lah macam cerita Terminator tu kan, robot ni angkat senapang lawan manusia. Tak ada sampai tahap macam tu lah, insyaAllah. Right. Tapi you know, tengok contoh macam ChatGPT tu cukup lah. Awak tak rasa impress ke? Awak tanyalah apa pun, dia boleh jawab. Dia boleh bagi suggestion apa semua. Itu baru contoh AI in terms of
kita kata macam ni lah, right? Belum lagi AI yang dimasukkan untuk robotik contohnya. Sebenarnya dah ada dah, tapi kita tak ni lagi lah, right? Robotik. No, dekat China tu, right? Kadang-kadang dah ada dah maid ni, orang gaji ni yang bukan manusia pun, robot. Dah ada dah. Kereta tak payah cakap lah, kereta terbang ke, kereta yang bawa sendiri ke, dia orang dah ada dah. Right? Tu baru sekarang. Mungkin lagi next 10 years dan mungkin 20 years kalau kita masih hidup lah kan, kita bakal lah tengok AI ni macam mana dia merubah pemasaran kita pada ketika itulah, right? Baik. Seterusnya, political and legal. Okay, so untuk political ni, saya akan cuba Malaysia kan kontak dia sebab dalam ni dia kontak US lah, of course, sebab buku teks pun buku teks US kan, right? Jadi dia ambil dalam konteks Amerika Syarikat lah. Tapi kita cuba Malaysia kan sikit untuk pemahaman. So, the political and legal environment refer to the local, state, national and global laws and regulation that affect businesses. Right? Dia kata political dan legal ni merujuk kepada macam local, negeri ke ataupun national ataupun global laws yang mana mempengaruhi perniagaan kita. So di Malaysia ni perniagaan kita ni banyaklah akta-akta, agensi-agensi ataupun kementerian dan sebagainya yang govern perniagaan. Right? Kalau di Malaysia punya konteks, kalau meniaga ni KPDNKK lah yang akan govern, Kementerian Perdagangan tak ingat dah saya. KPD dalam negeri dan lebih kurang itulah KPDNKK dia macam tu. Okey, menteri dia sekarang ni Saifuddin tu. So, apa dia govern tu? Adalah macam-macam law, undang-undang, peraturan dan sebagainya yang kita kena follow untuk jadi peniaga. Kan? Right? In terms of apa? Untuk harga kan mungkin ada harga-harga yang dalam kawalan government contohnya. Right? Betul macam apa tu? Barang kawalan kita panggil kan di Malaysia ni adalah few barang yang di bawah harga kawalan kita ambil contoh. Right? So benda tu dia orang kena patuh lah sebagai peniaga. Kalau tak patuh, langgar contohnya jual juga dekat market dengan harga yang lebih apa semua, kena tindakan saman dan sebagainya. Right? Itu antara restriction lah yang government kita tetapkan. Baik. Di Malaysia ni pula segala akta, undang-undang dan sebagainya ni digubal di itulah Dewan Rakyat kita panggil, parlimen. Yang ada 222 ahli parlimen yang duk berperang sesama sendiri tu kan. Kalau awak rajin tengok parlimen ni, awak akan tengoklah betapa macam-macam lah jadi kat situ kan. Saya ni kalau saya tengah buat kerja, tak ada kelas, memang saya akan buka lah parlimen ke apa ke, sambil-sambil dengar buat kerja kan. Okay. Dekat situ dekat Malaysia ni, situlah yang akan gubal segala undang-undang, akta dan sebagainya lah, right, yang kita guna pakai untuk seluruh rakyat Malaysia. Baik. So apa undang-undang yang berkaitan dengan customer dan juga peniaga di Malaysia ni? Kita tengok okey. American law ni saya tak tengoklah sebab ni kan right. Okey. Sherman Antitrust Act. Akta untuk macam ni lah untuk mengawal selia supaya berlakunya persaingan yang adil sesama peniaga. Ini yang US pakai lah, Sherman Antitrust. Dekat Malaysia punya akta ni saya tak sure. Kalau you rajin-rajin ke, you boleh lah Google sikit kan, right? Dia kata develop to eliminate monopoly, untuk menghapuskan monopoli dan juga untuk menjamin persaingan yang sihat ataupun free competition. Right? Maksudnya tak boleh kita buat harga yang terlalu rendah sampai membunuh peniaga lain contohnya. Right? Tak boleh kita buat price fixing contohnya. Okay? Ataupun predatory pricing, harga yang membunuh orang lain jugalah kita katakan, right? Itu yang ada dalam Sherman Antitrust Act. So kalau di Malaysia ni kita mengamalkan free market.
Guys, saya ingat tau apa yang saya cakap ni. So hari ni kan, seharap kalau benda tu tak masuk dalam test ke apa, sekalipun awak tambah pengetahuan umum awak, apa yang saya bincangkan hari ni kan, right? Kita di Malaysia ni kita free market tau. Free market ni maksudnya awak nak jual harga berapa jual lah, tak ada siapa larang. Kecuali harga barang-barang yang di bawah kawalan kerajaan, contohnya gula. Gula ni kerajaan dah tetapkan harga dia berapa. Kalau awak jual mahal, kena tindakan. Minyak, minyak ni lah, minyak paket tu lah. Right? Beras kan, beras ni sebelum ni RM26 sekilo, tapi sekarang ni dia naik sikit lah, 28, right? Tak apalah tu kan. Dan adalah beberapa lagi barang-barang, kebanyakan ni barang makanan lah, right? Tapi lain pada tu, kita free market. Sebab tu kalau nasi ayam, awak pergi kat kedai runcit Pak Ali, kedai runcit lah, warung Pak Ali, mungkin Pak Ali jual RM5. Tapi awak pergi kat hotel, mungkin nasi ayam yang sama dah jadi RM25 contoh. Itu kita namakan free market. Consumer willing to purchase. Sebab tu guys, dalam jadi customer ni kadang-kadang kita kena bijak sikit tau. Right? Kita ada choices. Kita always kan go for something ataupun somewhere else. So jangan kita macam marah peniaga ni jual mahal lah apalah, dan dia jual mahal lantak dia lah. Kita carilah tempat yang kita rasa murah. So always have a choice. Okay. Food and Drug Act, Akta Dadah dan juga makanan. Kalau di Malaysia ni kita ada ni lah agensi yang mengawal selia lah in terms of dadah ataupun makanan. Kalau makanan ni di bawah KKM lah, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia lah, right? Yang sebab tu kalau awak meniaga makanan kena cucuk tau. Cucuk apa saya tak sure, tapi kena cucuk. So that awak apa nama cucuk tu? Ya, typhoid kan, adalah okey, benda-benda gitu. Wajib lah, wajib. Kalau tak ada, maksudnya awak tak ada permit ataupun tak dapat lesen. Tak ada lesen nak berniaga pun susah. Itu contoh dia. Right? So ada tak impact yang dibawa oleh regulation yang macam tu? Ada lah. So kita sebagai customer, kita pergi kedai, pergi nak beli barang, kita dapat bezakan mana produk-produk yang kita boleh beli tanpa ragu-ragu, tanpa was-was dan sebagainya. Right? Tu contohnya macam logo halal kan, benda-benda macam tu kan, right? Kalau produk yang tak ada benda tu, mungkin kita akan rasa macam takut nak beli ni kan, entah apa-apa ni kan. Right? Itu contoh dia. Okay. Ni contoh lain, Digital Accountability and Transparency Act, Data Act. Di Malaysia ada. Di Malaysia ni kita ada PDPA, Personal Data Protection Act. Akta mengawal selia ataupun melindungi maklumat peribadi pelanggan. Right? So peniaga-peniaga yang jual barang-barang kat online apa semua ni, dia ada hak-hak dia tau. Dia tak boleh simply boleh tak kita nak minta cik punya bank account ke ataupun cik punya nombor kredit kad, dia tak sewenang-wenangnya boleh. Sebab ada akta yang melindungi. Right? And then akta berkaitan dengan advertising pun ada Malaysia buat. Buat iklan tu tak boleh menyentuh sensitiviti umat Islam ke, ataupun tak boleh bersifat racism. Semua tu ada dalam akta-akta kita. Right? So saya tak go through kan guys, saya tak nak go through semua ni sebab tak related pun dengan Malaysia pun right? Dan insya-Allah takkan masukkan pun dalam test you all. Cuma saya nak minta, right, kalau awak free kan, cuba tengok ada apa regulation ataupun akta dan sebagainya yang related dengan peniaga di Malaysia. Saya dah sebutkan tadi kan beberapa, dan mungkin you boleh tambah sikit sebanyak lah. Right? Okay, tu political dan legal. Political constraint ni maksudnya kekangan dan halangan jugalah, right? Dalam berkaitan dengan politik. So di Malaysia of course kita memang menyekat perdagangan apa-apa pun dengan Israel. Okay, so memang constraint kita jelas kat situ, right? Tapi itulah, kadang-kadang tu mungkin ada yang terlepas juga kan, right? Itu tak sure lah macam mana kan, right? Dan negara-negara yang mungkin ada macam kestabilan politik dia tak kukuh, right? Ataupun bergolak lah kita panggil kan, macam North Korea kan, negara yang berperang je kerja dia, right? Kan? Ataupun negara lain macam Iran dan sebagainya mungkin lah, right? So yang tu yang kita panggil constraint tadi tu. Okay, yang ni tak payah, yang ni pening awak nanti, tak payah. Ni pun tak payah. Okay, human right pun tak payah, right?
Okey, kita masuk dekat socio-cultural environment. Ni senang sikit. Eh, dah lama dah ni, you okey ke? Ataupun you macam, "Sir, nak rehat kejap ke?" Boleh? Nak rehat? Kalau awak tak nak pun Sir nak lah, sebab Sir yang bercakap, awak dengar je. Sir, Okey, kita take 5 and then lepas take 5, Sir sambung dengan socio-cultural. Okey. Kita sambung sikit guys Saya akan cuba ringkaskan sikitlah sebab tak adalah niat nak habis lewat sangat tau. So kita try to make it simple, okay guys baik. So the next factors lah kita tengok in terms of socio-cultural. Okay. Socio-cultural ni pula dia kata refer to the characteristic of society, the people who live in that society and the culture that reflects the value and belief of the society. So kalau kita nak jadi peniaga, terutamanya peniaga-peniaga yang dia nak go for global lah, right? Faktor social culture ni sangat penting. Sebab apa? Sebab kita tak nak produk ke, servis ke, ataupun kita punya business as a whole tu, dia mungkin ada benda yang bertentangan dengan socio-cultural environment. Contohnya macam kebudayaan, right? Custom, adat ataupun kepercayaan di dalam society yang nak masuk tu lah, right? Sebab tu kalau tengok, kita ambil contoh mudah macam McDonald's, right? Okay. McDonald's ni dia global, kita tahulah, right? Ada negara yang produk dia tu, produk makanan dia tu, burger ke apa kan, mungkin daripada sumber ataupun bahan-bahan yang kita orang Islam ni tak boleh makan. I think you know lah apa maksud saya tu. Right? Tapi once dia masuk dekat market Malaysia, dia sedar bahawa Malaysia ni adalah majority Muslim. Right? Adalah non-Muslim lah, but majority Muslim. So of course dia kena ambil kira juga faktor-faktor tu untuk buat marketing dia yang orang Islam Melayu ni boleh terima. Right? Penggunaan bahan, right? Cara dia marketkan, cara dia buat iklan, and then ada produk-produk dia yang dia cuba gabungkan dengan local punya culture kan, right? That's how, itu cara dia, right? Itu cara untuk kita match dengan social cultural environment. So adakah benda tu memberi impak kepada perniagaan dia? Jawabnya ya, of course. Tapi positif lah, impact yang positif. Right? Itu contoh. Baik. Whether at home or global, dia kata, marketers need to understand and adapt to the custom, adat, kan, karakteristik dan practice of its citizen. Basic belief about cultural priority, contohnya dia kata role of family, right? Proper relations between sexes, affect people response to product and promotional marketing in any markets. So banyak faktor dia. Kita cuba bincangkan sepintas lalu lah, right? Saya rasa paling lama pun kita buat sampai 4 suku lah maksimum pun. Okay. Lepas tu kita stop lah sebab saya pun tak larat dah sebenarnya. Okay, yang pertama demographic. Apa demographic? Demographic ni maksudnya human characteristic ataupun statistik that measure observe aspect of population lah. Kita nak ukur populasi tu berasaskan apa? Okey, dia kata antaranya demografik. Apa contoh demografik? Umur, jantina, bangsa, agama, pendapatan, tahap pendidikan, pekerjaan. Itu kita panggil demografik.
Right? Dan faktor demografik ni dia penting tau, sebab dia menentukan sama ada produk dan servis yang kita nak tawarkan tu, marketing strategi dia macam mana. Yes, kena. Right? Contoh macam nak jual baju, nak jual kasut, nak jual pakaian contoh. Pakaian ni dia sangat sangat kita kata macam sangat related dengan demografik. Contohnya jantina. Right? Of course lah, jantina ni sangat membezakan dari aspek produk tu kan. Ada baju untuk lelaki je pakai. Ada baju untuk wanita sahaja pakai. Contohlah. Umur contohnya. Right? Occupation, yes, ada juga. Right? Income level. Sebab tu guys, bila Apple dia keluarkan produk dia, right? Dia keluarkan produk dia, katalah dia keluarkan iPhone yang terbaru lah, 15 kot tak salah saya lah, right? Berapa harga dia bila produk tu launching? 6,000 lebih. 6,999 lebih kurang lah, right? Yang apa tu yang 1 terabyte tu kan, right? Dekat 7,000. Okay. Tapi masa dia keluarkan tu, sebenarnya dia dah ada siap-siap dah siapa target market dia. Orang macam mana yang dia fokus untuk produk dia yang macam tu. Right? Sebab dia look for income level dan education ataupun mungkin juga occupation. Sebab tu kita yang tak ada duit sangat ni, saya ni tak adalah kaya pun, ataupun awak yang tak kerja lagi kan, kita janganlah marah bila kita tengok harga sampai 7,000 tu, sebab kita ni bukan target market dia pun. Right? Kita bukan target market dia. Jadi kita relax dulu. Right? Mungkin dalam setahun dia akan makin turun, dan baru kita target market dia. Itu contohlah apa yang Apple buat. Baik. And then dia kata this statistic that measure observable aspect of a population such as size, age, gender, ethnic, income, occupation dan sebagainya, contoh-contoh demografik. Right? Kenapa demografik ni penting? Okay. Kita ambil contoh macam kepercayaan ataupun pegangan keagamaan, religion ataupun race, bangsa dan agama. Benda ni benda yang tak boleh ubah tau. Kita orang Melayu, orang Islam memang daripada kecil mak kita, cikgu kita, ustaz apa semua cakap tak boleh minum arak contoh kan. Tak boleh ada makanan ataupun pakaian ni yang ada unsur-unsur daripada binatang yang haram kan, anjing, baby kan. Benda-benda macam tu tak ada. So sampai bila-bila pun kita nak beli barang, beli baju, beli makanan, beli anything, kita akan terikat dengan benda yang sama. Itu contoh dia. Right? Sebab tu kalau keluar tiba-tiba pergi restoran ke apa kan, right? Awak nampak makanan, minuman apa semua yang awak rasa macam ni brand apa ni? Halal ke tak? Nampak tak? So bila ada unsur macam tu, so tanggungjawab seller lah untuk make sure that customer dia ni ataupun target market dia ni faham tau. Apa yang dia buat tu, perniagaan dia, produk dia tu mungkin tak ada masalah ke, halal dan sebagainya. Itu impact dia yang saya maksudkan. Right? Orang Melayu Islam tu terutamanya ni kita sangat sensitif tau dengan benda-benda yang macam melibatkan kebersihan, halal haram kan. Memang sangat sensitif. Terutamanya benda-benda yang melibatkan makanan dan pakaian, terutamanya lah. Kadang-kadang nak beli minyak wangi pun kita macam ni halal tak ni pakai solat, nampak tak? Right? So ada tak impact kepada peniaga-peniaga yang jual perfume? Ada. Itu kita maksudkan dengan demografik ni. Right? Sebab benda ni tak boleh ubah dah. Kan? Kecuali kalau you tak boleh ubah lah, memang tak boleh ubah. Kecuali kalau tukar agama lah, which is takkanlah apa tahap macam tu kan. But yes, kepercayaan tu dia memang stick. Okay. Yang kedua, value, nilai. Right? Every society has a set of cultural value or deeply held belief about right and wrong, way to live and imparts to its member. Okay, value, nilai. Those beliefs influence virtually every aspect of our life, even the way we mark the time we live them. Nilai.
pun sama juga kalau kita ambil contoh orang Melayu Islam ataupun kadang-kadang non-Muslim pun ada nilai yang yang hampir samalah dengan kita kan, right? Sebab nilai ni dia more to positive, right? Dia jaranglah kita jumpa values yang tu negatif kan, right? Tak boleh menipu, kan? Tak boleh scam apa semua. So nilai tu bukan Melayu Islam je, mungkin non-Malay pun dia share nilai yang sama, right? Saya ambil contoh saya ambil contoh macam kita nak katalah kita nak ambil servis perbankan kan, nak buat macam investment ke ataupun nak buy nak beli rumah ke kan. Ada orang yang dia macam dipilih tau, bank mana yang dia nak ambil, sebab bagi dia mungkin dia nak menolak riba contohlah, right? Ataupun dia rasa macam benda tu tak kena ataupun tak selaras, tak sejajar dengan apa yang dia faham dan sebagainya. Itu value tu kita kata. Tapi ada tak orang yang macam tak apalah, mana-mana pun boleh je. Ada juga. Sebab value ni dia apa pegangan kita in terms of right or wrong, yang betul dan yang salah dalam kehidupan kita, right? Sebab tu dari segi riba tadi kan, ada orang yang macam tak apalah, nak buat macam mana kan, bank lain tak nak terima loan, bank ni je terima, tak apalah, ambil lah. Nampak tak? So kita yang tentukan, itu kita panggil value tau, right? So that yang heavily influence marketing decision. Different in cultural value often explain why marketing effort in that are a big hits at one time atau can flop just a few years later. Sekarang ni apa yang berlaku depan mata kita kan, right? Tu sekarang ni ramailah orang duk boycott MACD ni dah jadi separuh sebab hari Sabtu itu saya pergi Shah Alam, tengok macam ramai je kat MACD. Okay. KFC tak cakap lah, KFC memang ramai je, right? MACD dah mula ramai. Yang masih bertahan Starbucks. Starbucks ni jarang lah saya tengok penuh macam dulu lah, right? Dia bukan sebab boycott saja kot, sebab memang Starbucks ni dia tak semua orang yang minum kopi kan, and then bayar mahal apa semua tu, right? Jadi orang ni okay, tapi point is kenapa jadi macam tu? Because ni values, cultural values, right? Di mana kita pegang kepada betul dan salah. Ada orang yang dia nak pergi beli MACD, dia rasa macam aduhai, rasa macam salah lah, rasa macam kalau beli ni seolah macam menyokong keganasan kot. Ada orang fikir macam tu. Ada pula orang yang tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang pertama, pendapat tentang isu ni berbeza. Dan kita tak tahu secara detail dan tak tahu secara sesungguh-sungguhnya royalty yang kita bayar kepada MACD Corporation tu dia guna untuk apa. Ada orang kata benda tu tak banyak, jadi dia gunakan untuk kos operasi sahaja, tak ada masa yang dia nak pergi beli peluru apa semua. Ada orang explain macam tu. Ada orang yang sebaliknya. So kita tak sure. So orang yang berpendapat macam tu, dia rasa macam tak apalah, makan MACD okey je, tak ada masalah. Depends. Right? KK Mart baru-baru ni, kan? Tu lagilah dahsyat ni. Sampai ada orang baling bom lagi. Astaghfirullahalazim. Okay. And then the next one, social norm. Ni masih dalam ni lah, dalam socio-economic social environment. Social norm, apa maksud social norm? Dia kata social norm ni, dia kata specific rule dictating what is right or wrong, acceptable or unacceptable. Okay. Values are general idea about good and bad behavior yang kita bincang tadi tu. From this value flow social norm, iaitu dia kata specific rule that dictates what is right or wrong, acceptable or unacceptable within a society. Dia seolah macam ada pegangan ataupun garis panduan yang kita pegang yang memang jelas menyatakan apa itu salah, apa itu betul. Social norm indicate the way what way to dress, contohnya how to speak, what to eat, and how to behave. Kan right? So katakanlah macam macam kerajaan Malaysia kan memang menetapkan kan, contohnya macam how apa ni
kaedah-kaedah dalam perniagaan kan, dalam perniagaan di atas talian dan sebagainya kan, kena ambil lesen dan sebagainya. So benda tu memang kena follow. Right? Kalau tak follow tu kita ni lah, maksudnya kita rules tu, specific rule tu kita langgar tu. Kerajaan buat apa? Kerajaan kenakan denda contohnya. So that's what we call social norm. Right? How to dress, how to speak dan sebagainya kan, semua related. Okay, ada tak benda lain? Language. Language ni ialah sebab di dunia ni ada international language. Jadi kalau awak buat website ke ataupun awak nak masuk perniagaan di negara-negara lain ke, normally kita gunakan English language. Jadi language barrier tu dia tak menjadi masalah sangatlah. Right? Kecuali lah kalau macam setengah negara yang memang dia orang ni memang nak guna language negara dia orang kan, macam Japan. Japan ni dia most of their businesses tu dia gunakan bahasa dia orang sendiri tau. Awak nak berdeal dengan dia, awak yang kena belajar bahasa dia. Okay. Tapi other than that, saya tak rasalah jadi isu sangat kan, right? Language ni. Okay, kasus consumer xenocentrism sebut dia kan, right? Xenocentrism. Okay, yang ni nampak macam susah tapi nak faham dia senang je. Customer believe that product produced in other country are superior to those produced at home. Right? Maksudnya, customer ni kadang-kadang dia ada anggapan bahawa yang mana yang dikeluarkan oleh negara luar ni lagi berkualiti daripada negara dia. Macam tu. Maksudnya kalau yang produk dalam Malaysia ni dia anggap cak ayam lah bagi dia. Ada orang macam tu tau. Right? Tak kira lah pakaian ke kan, kasut baju ke apa, kalau dia tengok made in Taiping, dia dah ada fikiran yang ni produk tak best ni, nak beli tu Nike original lah, nampak tak? Yang tu kita panggil customer xenocentrism. Right? Ada orang macam tu tau. So bahaya jugalah. Right? Sebaliknya, kalau yang jenis ethnocentrism ni, dia terbalik. Dia akan beranggapan bahawa produk yang dikeluarkan oleh negara dia sendiri tu lagi bagus daripada produk negara luar. Kalau orang macam ni, produk-produk import ni susah sikit lah nak dapat customer yang macam orang macam ni. Right? Dia ada sifat yang BMF kita kata. Buy Malaysian first. Right? Segala benda dia nak beli yang local dulu. Right? So ni maksud xenocentrism dan ethnocentrism. Okay. Di Malaysia ni dulu adalah orang buat kempen BMF. Buy Malaysian first. I'm not really sure whether BMF to stand for Buy Malaysian first or Buy Muslim first. Okay, but either way tak apalah, janji ada kempen lah yang orang buat macam tu, tapi itulah. Kempen tu sekadar tinggal kempen masalah dia. Okay, disruption in global marketplace, yang ni tak payah skip, saya tak masuk sebab dia memang tak ni sangat pun, tak related sangat lah, right? How global should a global marketing be pun sama juga, right? Okay, kalau nak tengok juga pun you tengok kat table 2.5 lah, so that you understand in terms of entry, maksudnya kita nak masuk ke dalam satu negara tu apa strategi yang sesuai kan, right? Table 2.5. Okay, yang ni semua tak payah, ni semua ni bakal memeningkan lagi awak. Jadi saya tak nak tambah derita awak yang memang dah derita daripada tadi tu. Okay, last one sebelum kita balik, tajuk ethics. Ethics. Apa maksud ethics? Ethics means ethical. Etika lah dalam pemasaran. Okay, so benda yang etika ni kadang-kadang benda tu dia tak salah dari aspek undang-undang, tapi dia menyalahi dari aspek kemanusiaan. Langgar lampu merah salah tak dari segi etik dan undang-undang? Salah. Right? Sebab apa? Sebab kalau dapat tangkap, awak kena saman. Maksudnya benda tu dia against law. Tapi kalau awak buat apa? Makan chewing gum, pergi kat taman, lepas tu chewing gum tu awak selit je dekat kerusi yang dekat situ. Undang-undang salah tak? Tak. Tapi etik salah. Itu maksud etik yang saya cuba nak sampaikan kat awak ni, right?
So ada tak etik-etik dalam marketing? Ada. Right? Banyak sangat ethical consideration dalam pemasaran. Okay, kita tengok dia kata ethical philosophy. Table yang bawah ni dia kata present few of these different philosophies and how they reflect on ethical decision making. Right? Okay, ethical philosophy ada beberapa jenis and then kita tengoklah description of each philosophy ni. Okay, tengok baik. So yang pertama, utilitarian approach. Ini antara ethical philosophy. Dia kata decision that provide the most good or the least harm. Right? Contohnya dia kata best balance of good and harm. Alright. Okay. So, company-company yang kita ambil contohkan, ada yang dia orang ni kadang-kadang pemasaran ataupun marketing produk dia orang ni kadang-kadang ada yang memberikan ancaman kepada sesuatu faktor lah kan, macam ancaman kepupusan haiwan, contoh kan, asyik nak buat beg kulit buaya kan, so buaya pun dah tak ada dah, contoh lah, right? Okay. Ataupun berkaitan dengan environment kan, tumbuhan dan sebagainya, so dia kena balance. Right? Kalau lagi banyak dia gunakan, lagi banyak juga dia kena adakan balik tau. Maksudnya macam kena tanam balik, kena ni balik dan sebagainya. Sebab itu ethics in term of utilitarian. Nak bagi balance balik apa benda yang bagus dan apa benda yang mengancam harm. Okay, itu contoh utilitarian. Okay, yang kedua, right approach. The decision that does the best job of protecting the moral right. Hak moral kan kita katakan to all affected. This include the following. The right to decide what kind of life to lead. The right to be told the truth. The right not to be injured ataupun the right to privacy. Hak-hak kemanusiaan. Right? Kita ambil contoh right to privacy. Ada orang dia suka buat iklan, dia buat pemasaran. Kadang-kadang iklan pemasaran dia ni menceroboh privacy customer dia. Jadi benda tu kena ada had lah. Right? Saya ambil contoh mudah je. Awak pun pernah kena kan? Kadang-kadang kita tengah makan dengan aman damai, dengan awek ke apa ke, tiba-tiba ada orang datang buat jualan dekat table kita makan. Kalau saya personally, saya tak suka lah. Saya cakap terus terang. Tapi saya cakap cara elok lah. Maaf cik, saya tak beli kot. Tu kan, right? Tapi kalau dia macam keep insisting kan, tak apa bang, 2 minit je apa semua, saya dah mula rasa tak selesa. Sebab bagi saya, itu adalah privacy time saya. Nampak tak? Right? Kalau peniaga yang bijak, dia akan macam, oh okey tak apa bang, minta maaf ganggu kan. Kalau abang nak ke apa, abang panggil saya dekat. Itu cara dia yang sepatutnya. Right? Salah tak benda tu dari segi undang-undang? Tak salah, tapi ethical dia tak berapa kena. Right? Kecuali inilah kadang-kadang yang jual sambil bersedekah tu kan, kadang-kadang tisu, benda macam tu tak apa sebab dia tak ganggu kita pun. Dia macam nak beli tak tisu kan. So kita pun bagilah kan, RM2 ke RM3 ke dia bagi tisu kan. Then dia beredar kan. So itu no problem. Saya yang pelik ni yang yang dia bawa macam-macam tu kan, dia bawa lah segala tali pinggang apa semua tu, dia main duk jual. So I think that is macam menceroboh sikit lah hak privacy kita tu, right? Dan adalah beberapa contoh lain. Itu right approach in terms of ethical. Fairness or justice approach, kesamarataan dan juga justice, keadilan. The decision to treat all human being equally. Kadang-kadang ada orang buat pemasaran dia bersifat berat sebelah. Berat sebelah tu maksudnya mungkin dia memperkecilkan wanita, contohlah bersifat seksis, ataupun mengecilkan bangsa kan, racism. Benda-benda macam tu kalau boleh tak boleh buatlah dalam pemasaran. Right? Tak boleh ada sifat-sifat macam racism kan, prejudice dan sebagainya lah, right, dalam pemasaran. Common good approach, kebaikan bersama lah. The decision that contribute to all to the goods of all in the community. Untuk kesejahteraan bersama, maksudnya kita ambil kira lah faktor-faktor yang mungkin memberi kesan kepada masyarakat, kan, penduduk dan sebagainya bila kita buat pemasaran tu ataupun kita buat perniagaan tersebut lah, right? Dan juga virtual approach,
The decision that in the agreement with certain idea we choose, honesty, courage, compassion, generosity, tolerance dan sebagainya. Maksudnya benda yang datang daripada hati nurani kita. Wah, kan ayat tu, right? Benda tu tak nampak tau, tapi kita buat seikhlasnya lah, kejujuran kan, semangat, compassion, dermawan, generosity kan, tak berkira lah bahasa mudahnya kan, tolak ansur, sayang, love dan sebagainya. Right? Itu antara ethical philosophy yang kita perlu terapkan dalam perniagaan pemasaran lah normally. Okay, so table 2.6 ni penting lah bacalah, right, untuk test. Okay, code of business ethics tak payah. Okay, is marketing unethical? Ni tak penting, tak payah. Tapi kalau nak baca, okey lah untuk your personal knowledge, right? Ini tajuk macam rasuah apa semua ni kan. You kalau you free baca lah kan, sebab takkan tak perlu explanation pun daripada sir kan, right? Ethical kan ni in term of rasuah. Macam rasuah ni not just ethical lah. In terms of law pun tak boleh kan, ada akta, undang-undang, SPRM dan sebagainya. Okay. Dan tajuk last kali ni sustainable. Sustainable ni maksudnya yang kita ambil kira lah faktor-faktor environment yang saya sebutkan dulu kan, right? Apa ni, kesejahteraan masyarakat kan, apa semua tu, itu yang kita panggil sustainable marketing. Tapi saya takkan masuk detail lah ni lah sebab not so important pun sebenarnya, right? Ada lagi tak? Habis. That's it. So, sir, dalam tajuk chapter 2 ni yang panjang lebar yang saya duk merepek daripada sejam 2 jam ni, apa yang pentingnya? Okey, saya nak awak fokus kepada environment ni dulu. Ni, 2.3 ni yang ni fokus lebih. Yang lain tu not so important lah, senang kata, right? Analyze the external marketing environment. Tu tadi pasal economic, kan, technological, social kan, semua tu tadi tu. Yang tu yang awak fokus sikit. Ni monopoli semua tadi kan, that's the thing that awak kena fokus lah. Political, legal. Yang lain-lain tu ada masa alhamdulillah lah kan, bacalah. Tapi kalau tak ada, tak apalah, it's okay. Alright guys. Okay, nampak tak tajuk 2 ni dah macam susah sikit, bukan susah lah, tough sikit lah kan, nak compare dengan chapter 1 hari tu mudah je. Okay, so macam biasa saya akan assign lah latihan sikit sebanyak dalam MyLab. Siapa yang dah ada akses MyLab tu jangan tak buat tau, macam tadi kan ramai tak buat walaupun dia dah ada dah MyLab tu. Ni mendatangkan marah ni. Okay, buatlah kan, benda tu dia bukan wajib tau, kalau awak buat awak dapat ilmu kan. Buat tapi salah, salah tu jadi pengajaran untuk, so penting benda tu. Sama juga macam tutorial question tu, saya tak pernah tanya, tak pernah minta awak hantar, tapi buat untuk your own good lah, right? Okay, saya tak assign lagi, tengoklah mungkin malam ni ke saya assign lah, you buatlah bila-bila you free. Okay, lagipun dekat nak raya, jadi saya tak nak awak rasa macam fikir sangat. Raya dulu, raya sakan, relax, relax, tak kalut mana pun. Baik. Okay, so I think that's it for today. InsyaAllah saya jumpa awak lagi lah dalam minggu lepas raya tu. Okay, kita jumpa fizikal tau. Tak sabar ni nak tengok muka Azrul macam mana kan, apa nama Dayah macam mana, semualah semua kita nak tengok you all ni in person lah lepas ni insyaAllah, right? Okay, so akhir kata dari saya, yang pertama buatlah latihan tu bila free, dan yang kedua of course guys, enjoy your holiday, kita jumpa lepas raya insyaAllah. So selamat hari raya semua, right? I wish that you ni lah happy dengan family raya nanti insyaAllah, okay.